Okey, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama, mari kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kelas kita pada pagi ini dapat membantu anak-anak SPM waktu PKPB ini untuk mendapat sesuatu. Jadi sebelum kita bergerak jauh, saya mengucapkan terima kasihlah pada SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang menganjurkan webinar ini untuk membantu calon-calon SPM khususnya bagi subjek sejarah. Selamat datang kepada rakan-rakan guru, rakan-rakan pelajar. Kita nak berkongsi pada hari ini satu tajuk yang pada saya perlu diberikan perhatian oleh pelajar. Okey, saya akan present. Saya harap pelajar dan guru dah bersedia. Okey, saya harap kita dah boleh bersedia. Kalau yang masih belum ada buku teks, boleh cari buku teks dulu dalam 2-3 minit. Letakkan buku teks di tepi, buku rujukan dan sebagainya lah medium yang boleh kita buat latih tubi menjelang peperiksaan kita. Semalam dah keluar jadual. Kita punya peperiksaan adalah minggu pertama SPM itu 22 hari bulan. Okey Okey, kita tengok di sini pelajar. Okey, saya mulakan perkongsian saya. Ini adalah gambar yang pelajar dan guru dapat lihat dalam sebaran STP untuk kelas kita pada pagi ini. Saya namakan program kita ini perkongsian pintar sebab kita nak bagi pelajar lulus. Nak bagi pelajar kuasai, khususnya hari ini pelajar, guru, kita nak buat bab 1 tingkatan 5. Bab imperialisme. Bab yang pada saya antara paling banyak disoal dalam percubaan. Jadi bagi yang belum mengenali saya adalah Cikgu Abdul Ghani bin Abu Bakar daripada Batu Gajah Perak. Salah seorang tenaga pengajar lah bagi Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Saya harap pelajar boleh berikan tumpuan dan bersama dengan saya sehingga berakhirnya program kita pada pagi ini. Okey, kita mulakan dengan tagline ni. Sejarah ini pelajar bukanlah satu subjek yang sangat sukar untuk lulus. Jadi kalau kita tengok, dia bukan sukar untuk kita lulus dan susah untuk kita gagal. Maksudnya kalau pelajar gagal sejarah ini, pelajar ini dia tak faham tentang beberapa cara kita nak kuasai topik. 3 kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Suka saya kongsikan awal-awal ini soalan SPM ulangan. Bagi yang dah tahu tak apa. Bagi yang belum tahu, inilah ruang untuk pelajar mencatat, menanda dan menggarislah di buku rujukan anda dengan sticky note dan sebagainya. Sebab biasanya tajuk yang telah disoal dalam SPM ulangan ini, potensi untuk keluar semula dalam SPM itu agak rendah. Itu sebelum inilah. Untuk 2021 ini kita belum tahu. Tapi setakat ini
Boleh saya katakan bahawa SPM ulangan ini dia jadi sebagai benchmark untuk kita nampak adakah trend soalan tahun ni macam mana. Jadi pelajar seelok-eloknya sudah melihat tajuk apa yang kita panggil SPM ulangan 2020. Kalau pelajar masih belum dapat, masih belum terlewatlah untuk dapatkan daripada guru-guru sejarah anda ataupun boleh mesej saya di akhir nantilah saya akan bagi username saya. Baik. Cuba kalau kita tengok di sini pelajar, tajuk yang saya nak soal hari ini ialah bab 1 tingkatan 5. Kalau kita tengok bab 1 tingkatan 5 tak ada di sini. Dalam tema 10 yang kita nampak ialah persatuan. Persatuan memang tak ada di soal dalam percubaan. Tetapi akhbar ada. Itu sebab kita nak tahu. Kalau kita dah tahu macam ini, saya minta kalau pelajar ada ruang masa, boleh terjah kepada laman ataupun channel saya untuk dapatkan perkongsian, sebab saya dah masukkan 7 siri program pasca percubaan. Ini kira masuk siri yang ke-8 lah. Saya dah hampir habis tajuk tingkatan 4. Saya dah buat dalam playlist dan pelajar boleh tengok, boleh ulang kaji dan tengok video macam mana saya bimbingkan pelajar untuk menjawab topik-topik yang telah disoal tingkatan 4. Ini nanti saya akan bagi channel saya nanti Baik. Saya mulakan di sini. Kalau pelajar tengok di skrin pelajar, tak kisahlah handphone ke, laptop ke, ataupun guna smart TV ke, pelajar akan nampak kekerapan soalan imperialisme ini dalam pengujian percubaan. Okey, pelajar boleh bagi respon di Meet kalau nak bagi respon. Kalau saya boleh baca, saya on off lah. Saya tengok sekejap di Meet, di YouTube, ada soalan saya cuba jawab. Kalau pelajar tengok di sini pelajar, okey, masih boleh bagi respon, okey boleh ikut. Kalau laju, katakan laju. Saya tutup sekejap. Saya nak tengok kalau ada respon di chat. Tak ada lagi Okey, terima kasih. Nur Alisa dia kata masih boleh ikut. Asia, okey, selamat datanglah teruskan sehingga berakhir program kita Okey. Saya sambung balik. Okey, pelajar boleh tengok. Bahan ini pelajar boleh dapat, jangan risau. Saya kongsi bahan yang dibina oleh Cikgu Hanita, seorang cikgu yang pada saya dia inovatif lah Dia rajin mengumpul dan berkongsi. Teacher yang biasa sharing Okey, kalau kita tengok tajuk kita ini, kalau kita sempat kita akan habiskan bab ini. Dalam peruntukan masa saya mungkin 1 jam lebih. Lama kan kau mau nak makan nasi pula kan. Jadi jangan risau, saya kalau cakap Perak ni saya harap pelajar jelas lah orang Perak ni bahasa gini lah. Okey. Ini adalah Terengganu, Negeri Sembilan, Perak sampai 3 set. Tapi ketiga-tiga masih bab yang sama. Kelantan tak ada, Johor 2 tak ada, Sabah tak ada. Terusnya kita nampak kedua negeri yang terakhir, Pahang, Kedah. Kalau kita dah tahu tajuk pengujian kita popular ialah imperialisme. Pengujian yang terakhir juga pelajar kena tahu. Nampak di sini Cikgu Anita dah letak
nasionalisme 2019, 2018 birokrasi. Boleh dikatakan 2 tahun berturut-turut lah. Tajuk ini disoal. Dan kalau kita tengok imperialisme dalam analisis, pelajar sepatutnya ada buku analisis inilah. Ini saya nak kongsikan berkaitan dengan analisis. Okay, sekejap. Ini modul soalan percubaan. Kita boleh nampak soalan-soalan yang disoal situ. Okey, saya nak kongsi ini buku kita hari ini. Saya nak kongsi soalan dan saya nak kongsi analisis ini. Saya harap pelajar faham dan tahu. Kalau tajuk imperialisme ni, okey, kalau ada buku teks pelajar boleh tanda. Kita nak tahu apa yang kerap disoal, dia link tak dengan soalan percubaan kita. Kita tengok soalan 2007 ni lama dah. Dia tanya maksud imperialisme. Awal-awal kita belajar. Faktor imperialisme. Yang ini pelajar kena faham rajah tu. Nanti kita tengok. Okey. Soalan 2005, lagi lama saya tengok 2011. Dia tanya, terangkan sebab negara kita dijajah. Sebab ini, dia mesti awal-awal sekali kita belajar. Mengapa? Sebab mengapalah. Mengapa, kenapa. Okey, ini ialah fakta. B dan C kebat. Ini masih SPM lama. SPM baru, ini SPM baru. Tengok soalan ini. Dia kata namakan 2 kuasa barat. Ini pun ramai yang tumpah juga. Tak boleh jawab. Ada yang jawab Sabah, Sarawak. Mana boleh. Sebab ini adalah kuasa barat. British. Kalau tak nak British, kita tulis Britain. Inggeris, Spanyol, Belanda dan sebagainya. Masih fakta. Soalan B, slogan. Ini dalam muka surat yang ketiga. Masih fakta. Okey. 2016, SPM ulangan, dia tanya balik soalan yang sama. 2 kuasa imperialisme, kegiatan imperialisme. Jadi pelajar, kalau kita nak tengok imperialisme ni, saya harap pelajar dah boleh jelas di mana kita nak berada stand kita. Sudah tentu kita kena tahu beberapa perkara. Okey, kita teruskan. Okey. Tajuk kita hari ni, inilah. Tengok betul-betul. Imperialisme ada disoal dalam percubaan. Birokrasi barat 2 tahun terakhir disoal dalam SPM. Thailand tidak pernah disoal dalam SPM. Ini kita nampak. Pelajar boleh tengok di sini. Cuma birokrasi barat ni, cikgu letakkan 2018 dia keluar, nasionalisme 2019. Sebab dalam topik ini, dia ada 3. Imperialisme, birokrasi, nasionalisme. Itu sebab cikgu letak warna beza ni. Warna biru, biru apa ni nak sebut empayar ni. Ini lebih kurang kelabu, orang cakap kelabu tai anjing. Ini warna kuning. Dan Thailand, ini soalan ni tidak pernah disoal. Jangan kita buang. Tak pernah soal, tak nak baca. Tak boleh. Yang tak disoal tu kita kena tahu. Mungkin ini calon yang terakhir KBSM, maka calon ini terpilih untuk menjawab soalan ini. Okey, kita tengok.
inilah pelajar nak catat, pelajar nak tahu. Kalau ada, cikgu bagi sedikit masa lah. Pelajar boleh catat, nak tangkap gambar pun tangkap gambar lah. Pengujian dalam SPM yang cikgu ambil daripada 2010 sampai tahun inilah SPM ulangan, pelajar boleh nampak penting atau tidak pentingnya bab ini. Untuk SPM saja sampai 2019, daripada 10 tahun, 9 tahun 6 kali. SPM ulangan 4 kali. Jadi kita nampak pentingnya bab ini, dan ada juga tajuk itu dia berulang. Contohnya macam birokrasi. Dia tanya kesan birokrasi. Itu kita kena tahu, pelajar. Sebab kalau kita nak menguasai, kita kena kuasai. Dalam waktu-waktu PKPB ni, bukanlah waktu yang mudah. Kalau kita anggap rehat je lah. Kita ada sebulan lagi sekolah. Sampai 18 dan 17 hari bulan. Ada sebulan lagi. Takkan sebulan kita nak buang begitu saja. Okey. Cikgu ringkaskan. Kenapa cikgu tak letak birokrasi? Sebab pada cikgu masih awal ni soal dalam tahun-tahun terakhir. Tapi imperialisme dan Thailand ini dah lama tak ada soal. Jadi pelajar kena faham lah. Maksud, macam mana kita nak memahami maksud? Kita kena tengok macam mana kemahiran peta. Kita tengok kemahiran peta nanti. Adakah pelajar dia dah kuasai? Ini kemahiran peta kita. Ini peta yang pelajar nampak dalam buku teks. Dan apa itu imperialisme? Imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah. Situ mungkin 2 markah. Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Okey, kita tengok yang cikgu share di sini. Okey, ini soalan pelajar 2007. Dia tanya markah 2 je. Takkan tak dapat jawab malulah. Cikgu besarkan lagi soalan. Aku cuma tak nampak. Okey. Kalau kita tengok di sini pelajar, apakah maksud imperialisme? Biasakan garis soalan. Kenapa kita nak garis? Supaya kita tak terbabas. Itu kalau jalan raya, ikutlah jalan kita. Jangan masuk jalan orang. Kalau masuk jalan orang, terbabaslah. Ikut jalan ini. Dan dalam buku teks, kalau kita ada, kita garislah. Dasar sesebuah negara. Okey, 1. Letak lagi warna lain. Meluaskan pengaruh dan wilayahnya. Okey, letak lagi warna lain. Biru pula. Menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu tu pelajar kena faham. Maksudnya, negara barat datang negara kita mesti ada sebab. Apa kepentingan yang ada di Asia Tenggara? Jadi kita catat dan kita garis. Bila garis, kita jawablah. Di sini tak ada huruf Roman. Jadi kalau pelajar nak jawab, kita jawab dengan ayat lengkap lah. Maksud imperialisme ialah dot-dot-dot tadilah. Ini bahan yang Jabatan Pendidikan Perak, saya dan tim-tim lain lah, ramai lagi JAYU bina tahun lepas untuk membantu calon-calon menjawab. Ini bahan kita buat. Kita masih boleh guna. Nampak Dia nak 2 markah, kalau boleh kita bagi semua yang cikgu garis tadi. Okey, itu soalan pertama. Dan kita tengoklah kemahiran peta ni.
Kalau yang tak tahu, tips negara barat ni negara apa? Tak tahu juga, tak tahulah. Negara barat ialah negara orang putih. Jadi soalan ni nampak macam mudah. Nampakkan dua kuasa barat. Yang ini pelajar, berapa kali keluar? Sekejap tengok sini. Dua buah kuasa barat. 2016 keluar. Lagi apa lagi? Soalan dua kuasa barat. 2004. Kita nampak di situ. 2014 lah paling jelas. Jadi kalau kita tengok di situ pelajar, kita dah tahu dua kuasa barat takkan tak dapat jawab. Ini soalan yang pada saya antara yang paling mudah lah. Terus kita direct. Dia ada huruf Roman. Sambil-sambil itu saya bimbing juga dengan teknik menjawab. Sebab kelas kita ni jangan kita harap pelajar-pelajar yang cerodik je. Yang tak cerodik pun ada. Jadi yang slow pun ada. Yang laju. Ada Y suku, ada Y 110, 115. Okey. Yang slow tak apa. Janji follow pelan-pelan, cikgu akan bantu. Okey. Dua kuasa barat. Kalau dia bagi peta, tak ada pun kuasa barat di sini. Jangan salin pula. Brunei, Sabah, Sarawak. Confirm salah. Jadi kalau kita tengok, pegang pada dua huruf B. Yang pertama apa? Yang jajah negara kita, sudah tentulah British. Turun sikit. B juga. Belanda. Sudah. Dapat dua markah. Takut jawapan ni. Dua ni salah kan? Tambah lagi. Tambahlah 3 sini. Kalau nak tambah boleh. Tak ada masalah. 3. Nak tambah. Oh, Sepanyol. Dapat dah kita soalan yang awal. Kalau kita tengok di sini apa itu maksud imperialisme? Ada 2-3 negeri juga soal benda yang sama. Tak dapat jawab juga. Ada 2-3 negeri soal apakah yang pelajar faham tentang maksud imperialisme. Dasar sesebuah negara meluas pengaruh dan wilayahnya, menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Cukup. Nampak? Okey, tengok peta. Okey. Jadi pelajar kalau nak bertanya boleh tulis di chat. Sebab kita, cikgu takkan tengoklah ke YouTube tu, cikgu tengok ke chat tu Okey. Kita tengok di situ, yang pertama dah selesai. Ini adalah negara-negara dia lah. Thailand ni tak dijajah. Nanti kita akan belajar kenapa Thailand tak dijajah. Hebatnya Thailand ni. Perancis jajah negara mana? Oh, ini Indochina ke Vietnam? Kita kena tahu. Okey. Selesai kita yang pertama. Kita pergi yang kedua, faktor imperialisme. Dekat gambar ini kita dah nampak nampak 3G ni. 3G, kita sekarang dah 4G. Tapi sejarah kita masih 3G. Goal datang negara kita untuk kekayaan. Gospel, keagamaan. Glory ni power lah, kekuasaan dia, kemasyhuran dia. Jadi kita nampak di sini, ini emas, rempah dan sebagainya. Jadi kita faham inilah kepentingan dia yang datang. Nanti kita akan tengok. Ini faktor-faktor dia. Ada 5. Kekayaan bahan mentah. Apa dia bahan mentah? Okey, kita tengok dekat buku teks. Sebab ini kita kena link dengan buku teks. Sebab pelajar kalau kita tengok, saya dah habis buku surat 1.1, 1.11. Saya belum buka soalan lagi Okey, kita dah sampai di sini. Faktor. Yang ini pun pelajar pernah disoal X dan Y.
Jadi pelajar kalau tak percaya cuba tengok soalan 2007. Dia hanya X dan Y. Jadi kita kena tahulah. Di situ Okey. Ini pun tengok, peta pun tengok. Okey. Kalau kita tengok di sini faktor, kalau kita nak tengok faktor pengurusan dan sebagainya, kita nampak. Okey. Ada 5 faktor ni. Kita tengok yang pertama tu, kedudukannya yang strategik. Nampak sini Kalau kita tengok sini tak ada. Tak ada pula. Tapi yang kedua ini ada. Kita nampak, saya gariskan, ialah sektor perindustrian. Revolusi industri. Kenapa dia datang negara kita? Sebab negara kita ini banyak bahan mentah. Sektor industri, kita dah belajar dalam bab 4, tingkatan 4, bab 9. Negara Eropah memerlukan bahan untuk perkilangan besar-besaran dan konsisten. Bahan apa yang dia nak? Dah tentulah biji timah. Biji timah. Jadi dia mendorong, inilah yang mendorong dia orang datang ke Asia Tenggara untuk mendapat bahan. Dah dapat baru maka sektor industri, besar-besaran, bahan mentah, biji timah. Sudah 4. Senang kita nampak. Yang lain-lain, okey, cikgu tulis biji timah. Kalau lain, pelajar boleh tengok pada sini. Dari sini, nampak? Tengok bahan-bahan mentah lain yang banyak di Asia Tenggara. Biji timah kita lah. Jangan ingat kita saja ada biji timah pada waktu itu. Walaupun Malaysia pengeluar utama, tapi negara lain juga ada. Kita nampak Okey. Faktor seterusnya, ini pernah disoal, iaitu pengangkutan dan perhubungan. Ini ada 2 pelajar Pengangkutan 1, perhubungan 1. Kita jangan silap lah. Pengangkutan ni sampai mana? Kalau kita tengok sini, sampai sini lah cikgu tanda. Sampai situ Pengangkutan. Kalau kita tengok pengangkutan ini, kenapa kita nampak dia berubah daripada waktu itu mereka telah gunakan kapal wap, steamship. Bila kapal wap ni, muatannya lebih banyak. Cepatkan perjalanan pula. Kenapa cepat? Apa kaitan dengan pengangkutan? Sebab pembukaan terusan Suez. Memendekkan jarak perjalanan. Okey. Dah dapat 2 tu 2 poin kita dapat yang besar. Di sini secara tak langsung, perjalanan lebih selamat dan menjimatkan kos. Sebab pada waktu itu banyak lanon. Pirate of Caribbean. Nampak kan? Okey. Itu pengangkutan. Perhubungan, telegraf ni. Sampailah habis pelajar baca. Dengan telegraf ini, mudah perhubungan kita. Okey. Kalau kita tengok soalan di sini, cuba tengok. Berikan 2 cara kemajuan sistem pengangkutan. 2 cara. Cuba tengok sini. 2 cara sistem pengangkutan yang membantu perluasan. Dekat buku teks dia jelas. Dia kata apa? Boleh membawa muatan yang lebih banyak. Mempercepatkan perjalanan. Memendekkan jarak perjalanan. Perjalanan lebih selamat. Banyak benar jawapan ni. Menjimatkan kos. Pilihlah mana-mana pelajar yang boleh kita guna untuk jawab. Itu kita nampak di sini. Okey. Kita dah sampai di sini dah.
faktor-faktor ni. Jadi pelajar boleh tengok pada pandangan anda, mengapa kuasa imperialis dapat menguasai negara kita dengan mudah? Cuba tulis jawapan dekat chat tengok. Kata kita test dulu sekejap. Cikgu bagi fakta. Tapi soalan keban. Tak apalah. Macam kita nak uji. Sebab dia link dengan fakta yang saya bagi tadi. Okey, saya nak tengok jawapan dekat chat. Pelajar take time. Tulis jawapan di chat. Okey. Kita ramai ni di sini. Cuba tulis jawapan di chat. Limit kita dah full dah. Alhamdulillah lah. Okey, cuba Tudak Asia bagi sedikit respon. Alisa. Mana lagi ni Cassandra, Shen Jenji. Okey, cuba bagi respon sikit dekat jawapan kita. Soalan kita ialah, apa soalan tadi? Pada pandangan anda, mengapa, saya copy lah senang. Copykan jawapan, saya letak dekat chat, cuba pelajar bagi respon. Okey. Cuba tengok. Bagi respon sikit. Ini soalan kebat ni. Asia Tenggara tiada senjata moden seperti kuasa barat. Betul? Bagus. Dapatlah 2 markah. Bagus sebab dia ada 2 tu. Patutnya Qin Yingxing perincikan senjata moden. Macam kita guna apa? Kita masih guna lama, contohnya lembing, anak panah. Okey. Teknologi moden, good. Teknologi moden tu apa? Dia kena perincikan di situ. Okey, tengok lagi. 2-3 minit lagi jawapan pelajar kita. Tiada modal. Kita tak ada modal. Tak ada modal, maksudnya tak ada modal tu Intan kena sambung. Mungkin kita kata tak ada modal untuk kita menguruskan negara kata pada waktu itu untuk mengeluarkan biji timah misalnya. Jadi barat datang bawa kapal korek. Okey, bagus. Maksudnya pelajar boleh bagi idea. Okey. Ada lagi, ada tak pelajar boleh bagi jawapan lengkap 4 markah? Okay, kita tengok. Okay, 1-2 minit lagi. Belum Cikgu Alim kata propaganda. Siti Masyarah kata kuasa pentadbiran yang lemah. Sistem tak, banyak jawapan. Maksudnya pelajar saya yakin bila keban, ini fakta. Tapi kalau boleh, kita jawapan ada fakta, ada huraian. Itu lebih baiklah. Contoh kalau kita nak katakan, kita ada kelemahan, kelemahan apa? Kita katakan kelemahan. Ataupun kekurangan. Kekurangan modal tadi cikgu ambil. Modal dari segi apa? Modal dari segi nak membangunkan bahan mentah seperti biji timah. Kedatangan penjajah seperti British membawa teknologi seperti kapal korek menyebabkan kita bagi jawapan macam itu. Okey. Nampaknya pelajar boleh bagi jawapan yang baik. Satu lagi pelajar, dalam bab faktor-faktor ini, cikgu nak sentuh ialah slogan. Ini pernah disoal dalam SPM. Lepas ini baru kita tengok soalan SPM. Cubaan. Okey, cuba tengok slogan. Tip slogan ini. Slogan ni kita macam satu faktor nak menarik orang lah. Kita cogan kita. Kalau kita tengok sini slogan, dia ada beban orang putih. Ini negara mana guna ni? Negara yang guna slogan ni ialah negara B. 2B. British Belanda. Dia mendakwa
lebih maju dan bertamadun. Dia kata, kita tak kata apa pun. Dia kata dia lebih bertamadun. Jadi dia ada tanggungjawab untuk memimpin orang timur. Dia kata dia nak memimpin kita. Kita tak ada kebolehan memimpin. Mungkin pentadbiran kita lemah. Itu satu. Yang kedua, satu lagi slogan ialah tugas menyebarkan tamadun. Ini Perancis. Ini yang datang tu. Mereka datang membawa agama Kristian. Kita nampak dia nak menyebarkan agama Kristian kepada penduduk. Itu sebab soalan 2014. Cuba tengok di sini. Berikan komen anda, komen terhadap pernyataan tersebut. Kita nampak macam kebat, tapi jawapan masih fakta. Kuasa Barat menjadikan slogan beban orang putih, ini dua negara tadi, dan tugas menyebarkan tamadun, satu negara tadi, sebagai alasan. Apa sebab? Di sini ada jawapan. Kerana mereka mendakwa mereka lebih maju. Kerana mereka rasa bertanggungjawab untuk memimpin. Dan yang ketiga, bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Kristian. Dan juga mentamadunkan orang timur ni. Jawapan ada pada situ. Jadi kita kena tengok, baca betul-betul. Sebab slogan ni pelajar, kalau kita tengok, nampak soalan 2007, beban orang putih. Adakah anda bersetuju dengan alasan tersebut? Ini kebat ni. Kita tengok lagi. Tahun 2004 ada juga slogan. Tahun 2000 berapa lagi? 2014 adalah tadi Dan 2016. Dia tak ada slogan dah itu. Okey. Habis kita tentang imperialisme ini, cikgu dah tunjuk soalan SPM, cikgu dah tunjuk analisis, kita nak tengok soalan daripada modul yang cikgu Sumarni buat. Cikgu ambil dalam guru sejarah, pelajar boleh tengok di sini. Tak payah kita katakan, negeri mana soalan cikgu? Tak payah kita tengok dan kita cuba jawab. Okey. Soalan satu ni. Okey, cuba tengok soalan satu ni. Apakah maksud imperialisme? Tadi kita dah jawab. Paling-paling tak ada pun, dapatlah kepentingan tertentu. Paling-paling tak ada pun, menjajah. Ini kita dah buat tadi dekat buku yang awal-awal tadi. Di sini. Ini. Dasar sesebuah negara, 3 baris ni ambil. Itu soalan yang pertama. 2 markah. Jangan hilanglah. Ini soalan macam ini pun pelajar boleh hilang markah. Okey, maksud imperialisme ialah, cikgu bagi yang mudah aja. Menjajah kepentingan. Katakan 2 benda itu pelajar jawab. Okey, menjajah kepentingan. Sekurang-kurangnya dah ada markah. Tapi kalau boleh, jawablah bermula dengan perkataan dasar. Maksud imperialisme ialah dasar sesebuah negara yang sambung. Menjajah negara lain, dapat 2 lah untuk kepentingan. Kita tinggal 1. Tapi kita dapat 3 tu. Dekat sini kita tinggal apa? Meluaskan pengaruh. Tapi kita dapat dasar, kita dapat menjajah, kita dapat kepentingan. Ada di situ Okey. 2 faktor. Cikgu terangkan tadi 3 faktor. Yang cikgu terang tadi apa dia? Dia nak mudah aja. Nyatakan 2 faktor. Cikgu terang tadi 2 faktor imperialisme ialah
Industri tadi apa? Pelajar boleh keluar balik. Mungkin kita katakan revolusi industri di negara barat. Kalau kita nak bagi sedikit uraian boleh. Di negara barat di mana mereka memerlukan bahan mentah seperti biji timah. Okay. Pengangkutan dan perhubungan. Pengangkutan pun paling-paling tak ada. Kita ada apa dia? Penciptaan kapal wam yang telah apa lagi? Ini kata apa? Menjimatkan kos. Pembukaan terusan Suez. Slogan. Sebab soalan ini dia minta dua faktor. Okey. Pada pandangan anda, apakah keistimewaan? Ini cikgu nak minta kat chat lah, pelajar cuba jawab. Cikgu letak kopi sekejap. Pelajar cuba jawab dekat chat. Apa keistimewaan negara kita? Sebab yang ini cikgu dah bagi tadi. Kopi sekejap ya. Saya tak bagi kopi pula. Okey. Kopi sekejap. Tak dalam ni. Okey. Pelajar boleh tengok dekat chat tu. Pada pandangan anda, apakah keistimewaan? Oh, ini ramai boleh jawab. Kekayaan bahan mentah. Serena kalau boleh sambung, terus bagi biji timah. Kedudukan kita yang strategik di antara mana? Link, sambung. Di antara China dan India. Okey, cantik. Biji timah Serena. Tanah yang subur, good Intan. Ini. Maksudnya pelajar boleh jawab. Tapi kalau boleh, jawapan kita, walaupun kita nampak soalan ni dua je. Tapi kita bagilah lebih. Ya, jawapan kita tak ada salah. Okey. Setakat ni cikgu rasa pelajar masih okey kot ya. Masih boleh ikut. Cikgu harap jelas dan faham lah. Okey, soalan pertama. Ni struktur. Kita tengok satu soalan esei berkaitan dengan imperialisme. Okay, ini soalan esei. Tadi cikgu dah bagi tahu, pelajar tolong faham, tolong ambil tahu tentang kemahiran peta. Itu cikgu risau di situlah. Dalam peta tu kita tengok ada negara yang menjajah, negara yang dijajah. Okey, soalan kita sama macam soalan kebat tadi. Cuba kita tengok. Biasakan kita menjawab ulangan kali kedua ni kita ada 5M. M yang pertama ialah kita membaca soalan. Semua kita baca. Termasuk stimulus. M yang kedua, kita menggaris. M yang ketiga, kita merangka. Kalau soalan tu makannya panjang, kita rangkalah. Tapi kalau dua, nampak teruk benar lah nak rangka. Okey, barulah kita menjawab. Dan last, kita menyemaklah kalau kita ada masa. 5 ini kalau pelajar jawab, pelajar boleh buat, tak ada masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya, kita tak boleh buat. Oh, cikgu tak cukup masa. Mana kita nak buat? Okey, tak apa. 5. Kita dapat soalan, kita garis. Mengapa kawasan tersebut menjadi kuasa imperialis meluaskan pengaruh? Kawasan yang dimaksudkan ini. Tadi pelajar dah bagi tahu saya kan, kerana bahan mentah sangat diperlukan oleh negara barat. Kerana apa? Kerana kepesatan industri mereka yang memerlukan bahan secara konsisten. Contohnya, bahan biji timah. Ada 4 markah. Okey, pelajar dengar. Sekarang cuba tulis balik apa cikgu cakap dekat chat tadi. Kita nak tengok pelajar dengar tak dengar. Okey, cuba tulis. Pelajar cuba ambil jawapan daripada faktor yang pertama. Kita tengok.
Adakah pelajar masih ingat? Cikgu sebut tadi, bahan mentah. Cuba buat ayat lengkap ni. Itu, dah ada bahan mentah, industri, pasaran, nama bahan mentah. Okey, cuba tulis. Ramai pelajar kita ni. Dah kita full hari ni, takkan tak boleh bagi respon . Kalau nak on mic pun boleh. On mic, off mic. Itu penting . Kalau kita dapat istiqamah lah. Okey, Li Ting kata, bahan mentah seperti biotima untuk keperluan industri yang konsisten. Okey, bagus. Full mark, Li Ting. Intan, bahan mentah kerana kepesatan industrinya secara konsisten. Lebih kurang tu. Full. Okey, bagus . Perkembangan revolusi industri memerlukan bahan mentah secara konsisten seperti biotima. Okey, bagus tuan . Tuan Jin, tuan. Nampak? Alhamdulillah pelajar Lingwei ni, kekayaan bahan mentah seperti biji timah kerana kepesatan industri memerlukan bahan mentah. Okey, apa pun kita pusing jawapan itu masih sama. Itu kita nampak sebab dia nak datang. Katakan pelajar nak tambah lagi, mungkin boleh tambah yang faktor-faktor lain yang tadi. Slogan, pengangkutan dan perhubungan. Tapi faktor ini kita jangan buang. Okey, terima kasih pelajar. Saya harap pelajar masih okey lagi tu . Kita dapat jawab dengan baik pun okey. Harani kata terusan Suez. Okey, kita tengok satu lagi PowerPoint saya. PowerPoint pula, soalan saya tadi. Kaitan dengan tajuk kita. Okey, tengok soalan pertama. Okey. Soalan kedua, apakah kesan imperialisme? Kalau pelajar tengok di sini, untung pelajar. B pun dia dah bagi kebat. Kesan imperialisme terhadap negara yang dijajah. Kesan, bila kita sebut kesan, kalau boleh pelajar, kita bagilah jawapan kita ini dalam 3 bentuk lah. Iaitu dari segi ekonomi, politik dan sosial. Cuba pelajar, sebelum cikgu bagi respon, pelajar boleh pecahkan dulu jawapan. Cikgu, ekonomi apa? Dari segi ekonomi, apa kesan kepada negara tanah Melayu, Sabah pula, Indonesia, Filipina, Vietnam, Indochina. Politik macam mana? Sosial macam mana? Okey. Cikgu tengok respon ini dekat chat dulu. Sebelum cikgu bagi jawapan. Cikgu nampak anak-anak hari ni aktif . Okey, cikgu kopikan dulu soalan supaya pelajar boleh dapat sama-sama kita berkongsi dengan rakan-rakan yang tak jawab . Rakan-rakan yang tak jawab tak apa. Mungkin apa dia punya tempat kita tarik tu apa? Rosa. Huruf A nya hilang. Okey. Intan, good Intan. Intan dah bagi fakta tu Intan . Cuba bagi huraian Intan. Jurang sosial tu kita nak cerita macam mana? Okey, Li Ting, pentadbiran tradisional dihapuskan, digantikan pentadbiran barat seperti birokrasi barat. Bagus Li Ting. Kita boleh sambung lagi. Birokrasi barat yang memperkenalkan jawatan seperti presiden yang mengambil tugas raja. Nampak bersambung Li Ting . Tahniah Li Ting. Itu Wan pula, kuasa pemerintah raja menjadi lemah. Contohnya, kuasa raja telah diambil dalam sistem pentadbiran. Ini politik. Okey, kerahan tenaga. Okey, tengok. Lim pula dia bagi ekonomi. Kerahan tenaga tu ada 2 dasar ekonomi kan? Dasar apa? Kalau boleh tengok. Sistem tanaman. Cuba ingat balik. Lim kata cukai. Good, cukai okey. Kita ada sistem tanaman paksa. Good, Selena good . Sistem polo. Sistem ini amat
menekan rakyat. Okey, untuk sosial, pelajar cuba jelaskan sikit tentang Ekomenda dan Ekomendero. Kenapa rakyat tak suka? Nampak situ. Di situ pun kita boleh ambil dalam awal-awal itu. Terpaksa bayar cukai, agama Kristian. Dari segi sosial, bermaksudnya kita kehilangan banyak benda lah. Kristian, okey good, banyak lagi cukai. Oh bagus, pelajar ini hebat. Okey, cikgu tutup lah tajuk imperialisme ni. Rasanya pelajar dah okey, tajuk yang agak mudah, tapi kena rekomenda cukai yang tinggi. Good, thank you. Okey, cuba kita tengok soalan kebat untuk kita kongsi bersama. Canam Indah ni, yang pertama ni, apakah yang anda lakukan, dapat kita lakukan untuk mengelak berlakunya penjajahan moden? Banyak. Penjajahan moden ni apa dia? Hari ni kita dijajah dalam bentuk baru. Dari segi pakaian. Kita banyak pakai pakaian barat. K-pop datang, baju merah sebelah, kuning sebelah, seluar oren, kasut hijau. Itu dari segi muzik, anak-anak generasi muda, mana nak dengar lagu Dondang Sayang, nasib baik ada lagu Empat Dara je masuk. Itu ada sekejap dah. Yang lain, semua K-pop, lagu lain. Itu dari segi makanan, kita mengagungkan makanan luar, burger, ayam-ayam yang pihak barat bawa, contohnya Kentucky Fried Chicken. Itu contoh. Macam mana kita nak elak berlakunya penjajahan moden ni? Siapa boleh bagi respon? Bersikap patriotik. Siapa jawab tu? Kita tengok sekejap. Okey. Kita kena ada sikap patriotik, sayang kepada negara agar negara tidak mudah dicemari anasi luar. Bagus. Lim kata ada identiti diri. Identiti bila kita ada, letaklah kita di mana pun. Letak di Zimbabwe ke, Ghana ke, kita masih tetap dengan diri kita. Menerima pendidikan agama dan moral. Ini kita nampak pelajar. Antara jawapan-jawapan yang menariklah. Ini sentiasa bersatu padu. Bermaksud kita kena mengutamakan sebenarnya. Sepatutnya kita kena mengutamakan barangan tempatan. Sarina kata menuntut ilmu. Good. Kalau kita ada ilmu, kita boleh menginovasikan barangan kita sama taraf. Kalau tak sama taraf pun, dia lebih kurang seimbang lah dengan barangan-barangan. Ingat dulu kita ada iklan kasut gombak kan? Okey. Yang terakhir, imperialisme. Ini kita dah jawab tadi. Okey, baik pelajar. Ini soalan kebanyakan Perak, Pahang, Pulau Pinang, Kedah. Kalau pelajar nanti nak dapat soalan-soalan ni, cikgu bagi username cikgu lah. Awal sini nanti boleh mesej cikgu Jiwa Tenang 35. Okey. Jadi pelajar boleh mesej kalau nak soalan tu. Bahan ni cikgu bagilah Ini kita boleh sharing, tak ada masalah. Okey. Habis kita yang pertama, kita tengok sedikit soalan dan jawapan. Apakah keistimewaan Asia Tenggara yang mendorong kedatangan imperialis? Tadi pelajar dah jawab, sekarang tengok jawapan cikgu. Okey. Panjang jawapan ni. Ini kalau 8 markah. Cikgu letak warna-warni lagi. Kalau tak nampak juga warna-warni, Allah teruk benar lah. Warna merah ialah fakta, hijau huraian, biru contoh. Jadi jawapan yang baik, kalau boleh kita bagi macam inilah. Sebab kita target bukan nak lulus, kita nak A ke atas. Dapat A plus lebih baik. Okey, tengok bahan mentah saja tadi pelajar bagi. Sebab markah kita 4 kan? Memerlukan bahan mentah secara konsisten untuk industri, contohnya BJ Timah. Dapat situ. Sekurang-kurangnya 3.
Ini kita dah jawab tadi. Yang kedua, mengapa penduduk tempatan menentang kedatangan kuasa barat? Ini kita nampak. Kita terus bagi skema. Masa kita tak banyak. Kenapa tentang? Mesti ada sebab. Kita nampak di sini, boleh sebut mengapa sebab. Ada jawapan yang baik, fakta, huraian, contoh dan sebagainya. Kalau kebat, barulah kita tambah inference. Okey. Tengok di sini. Okey, cikgu nak tinggalkan 1.2 ini. Cikgu nak pergi 1.3. Cikgu nak pergi 1.2 ujung, Thailand. Sebab cikgu nak nampak birokrasi ni masih baru. Okey, okey, kita tengok sistem politik di Thailand. Sebelum kita tengok sini, cikgu nak buka minda pelajar. Kita tengok buku teks tajuk Thailand. Sebelum itu kita kena tengok juga tentang perubahan sistem birokrasi. Okey, kedatangan barat ini apa dia buat? Okey, ada tak Thailand kena? Okey, ini kalau boleh kena baca dan faham, kerana di sini dia akan bawa kepada jawapan-jawapan lain. Ini kesan barat datang ni. Kita nampak ada jabatan, biro, undang-undang. Tapi kita nak pergi hari ni, kita nak sentuh semua tak sempat. Kita nak pergi kepada tajuk Thailand. Di sini Thailand. Okey. Tajuk kita ialah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara lain. Okey. Soalan dia ialah mengapa Thailand tidak dijajah? Mengapa Thailand tak dijajah? Pelajar, cuba jawab dulu tanpa cikgu bagi jawapan. Kita belum lagi buat nota. Belum terangkan lagi. Okey, cuba jawab dulu. Kita nak pergi tajuk Thailand. Di sini. Thailand mengamalkan sistem birokrasi barat. Good. Kalau kita tengok di situ dah dapat markah. Dia lebih mudah kalau kita katakan Thailand memperkenalkan sistem pemodenan. Nampak Kalau kita tengok di sini, kalau birokrasi barat pun boleh, pemodenan pun boleh. Okey, kita nampak di sini. Apa yang dia buat? Thailand memperkenalkan sistem birokrasi barat. Nampak di sini. Kelas kita dah nak habis dah ni. 1 jam je. Betul Cik Tajah Kelas kita 1 jam je kan? Jadi okey, kita lebih sikit. Okey, kalau tengok di sini pelajar, birokrasi barat kita tambah diperkenalkan oleh siapa? Mongkut dan Chulalongkorn. Di sini pelajar kena pecah 2. Mongkut 1, Chulalongkorn 1 untuk kita dapat markah yang baik. Katakan Mongkut saja. Apa yang Mongkut buat? Dia telah memodernkan negara dia. Okey. Apa Mongkut kata modernkan? Okey, saya letakkan warna merah di sini. Melantik 80 penasihat barat. Okey, saya letakkan huraian dia warna biru untuk mengetuai pelbagai jabatan. 1. Melatih pegawai tempatan. Contohnya, saya letak warna lain. Letak warna purple. Kewangan, pelabuhan, polis. Ini Britain. Kastam dan tenteraan daripada Amerika Syarikat dan Perancis. Ada fakta, ada huraian, ada contoh.
Ini jawapan kita yang pada saya menarik lah. Ini baru mengkut. Seelok-eloknya pelajar, kita tahu juga tentang Chulalongkorn. Dia dah highlight dah apa yang Chulalongkorn buat. 3 ini jawapan lah. Menubuhkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi, Kabinet Menteri. Dan kita nampak di sini. Apa lagi? Kita nampak zaman ini juga juru audit daripada Britain di bawah. Sistem raja berperlembagaan diamalkan bagi mengganti sistem raja berkuasa mutlak. Jadi pelajar, kalau kita tengok bentuk soalan ini, sudah tentu kita nampak tajuk Thailand ini. Yang awal dia cuba tengok. Jelaskan sistem birokrasi barat yang dilaksanakan oleh tokoh tersebut. Dia tak kata mengikut Chulalongkorn. Tersebut. Markah 4, 2 mengikut, 2 Chulalongkorn. Okey, cuba pelajar keluarkan balik markah di chat kita. Markah pula. Jawapan di chat. Apa yang mengikut buat? Apa yang Chulalongkorn buat? Okay. Apa yang mengikut buat? Apa yang Chulalongkorn buat? Okey, boleh? Mengikut buat apa? Mengikut telah membawa masuk apa yang membantu untuk apa? Dalam apa? Okey. Okey. Boleh bagi respon pelajar dekat chat Raja Mongkut membawa 80 penasihat barat untuk mengetuai jabatan dan melatih pegawai tempatan. Good, Lim. Dah dapat 3 markah di situ ataupun 2. Walaupun kita belum bagi lagi jabatan lain, tapi Liliting punya lagi detail lah. 80 jabatan, melatih dan ada contoh penasihat kewangan. Good. Dapat 2 markah. Daripada 4 tadi baru 2 Satu lagi Chulalongkorn. Chulalongkorn dia agak mudah sedikit berbanding. Ambil yang 3 yang di bold tu. Stop presenting sekejap. Bagi pelajar tulis jawapan. Okey, memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. Oh, bagus Lim semua Lim ni kira pakar Thailand lah. Yang lain tak apa, yang lain bukan tak nak bagi respon. Kan kita ini kali pertama kelas kita, mungkin pelajar malu-malu Okey. Kalau kita nampak respon pelajar nampaknya menarik untuk kelas kita hari ini. Satu lagi tajuk Thailand, kalau bolehlah pelajar tolong tengok juga tajuk yang berkaitan dengan istilah bagaimana pemodenan dan pentadbiran ini berjaya mengekalkan kemerdekaan. Jadi pelajar, cikgu harap boleh tengok, mungkin sekiranya diizin kita akan kongsi lagi. Bab ini kita kena ada 2 minggu sebab satu lagi birokrasi dengan nasionalisme. InsyaAllah kita akan buat di lain masa. Perkongsian kita ni, cikgu harap pelajar terus bersama dengan SSTP Jabatan Pendidikan Perak dan cikgu bagi link. Ini adalah channel cikgu. Pelajar boleh lihat
channel Santai Sejarah SPM dan boleh subscribe untuk sama-sama mendapat notification kalau ada benda yang baru berkaitan dengan subjek yang ada. InsyaAllah yang hari ini pun kalau ada nanti kita boleh kongsikan dengan pelajar di YouTube ASTP. Okey, pelajar, sebelum kita berakhir kelas, pastikan link kehadiran tadi dah dimasukkan ya. Link kehadiran tadi dah ada. Pelajar jangan lupa tuliskan link kehadiran dulu. Belum keluar. Okey. Okey, saya rasa terima kasihlah kepada anak-anak masa 1 jam sikit je. Saya tak nak mengambil masa yang lama sebab insya-Allah akan datang kalau boleh kita kelas kita 1 jam setengah lah. Ini macam kelas-kelas yang normal. 1 jam itu memadai untuk pelajar mendapat sesuatu dan aplikasi sesuatu, dan cikgu doakan anak-anak yang hadir pada hari ini panjangkan ilmu kepada rakan-rakan kita untuk sama-sama kita dapat memastikan subjek sejarah ini terus dimartabatkan. Okey, itu saja daripada saya. Boleh lihat sekali lagi di channel saya Santai Sejarah SPM untuk dapat maklumat sejarah. Terima kasih daripada saya. Kita jumpa lagi di lain masa. Jaga diri, sama-sama kita berjaya mengekang pandemik COVID. Terima kasih semua.